Lantang ditanyakan mengenai krisis makanan terutama melibatkan beras ya. Yang agak meruncing akhir-akhir ini. Apakah langkah yang diambil kerajaan dalam mengatasi perkara tersebut dalam tempoh jangka masa pendek? Antara langkah yang diambil kerajaan dalam mengatasi masalah kekurangan beras dengan memberikan tumpuan ya, peningkatan pengeluaran padi di kawasan Jelapang. Ini maknanya kalau kita tengok dari segi konteks ini kerajaan negeri Pahang, kita ada dua kawasan Aida Pekan dan Aida Rompin. Ini dipanggil integrated ni agriculture development area lah ni ya, bukan Aida, maknanya nama macam apa nama Datuk Dio Kuantan tapi ini Aida ni kawasan yang beri tumpuan, iaitu kita ada di Pekan dan kita ada di Rompin. Ini Jelapang padi. Dan kita tingkatkan dari segi menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik bagi membolehkan kita mencapai pengeluaran hasil yang optimum. Dan juga yang keduanya kita nak realisasikan hasrat untuk menangani permasalahan bakalan yang meruncing. Ini sebab apa kita tumpukan kepada program yang dicadang oleh Yang Amat Datuk Seri Menteri Besar, iaitu dinamakan program Smart SBB, sawah berskala besar. Maknanya kita tumpukan kepada kawasan-kawasan untuk kita laksanakan penanaman dan juga pengeluaran padi di kawasan yang berskala besar, dan kita cadangkan misalnya contohnya ada syarikat-syarikat yang besar yang berkemampuan, misalnya contohnya Bernas yang biasanya dia akan mengambil ataupun mengambil tindakan dari segi hiliran, iaitu padi itu dia beli dan diproses buat beras. Tapi yang ini kita libatkan dia supaya dapat dia bertanam atau mengadakan projek berskala besar dengan pajakan tanah ni PSK. Dan apakah yang keduanya, apakah hasrat kerajaan berhasrat untuk memajukan semula kawasan tanaman padi paya terbiar untuk tanaman padi ni, maknanya sama ada kita berhasrat untuk laksanakan. Dia kena tengok ni, kawasan padi yang paya yang terbiar ni dia kadang-kadang tak ekonomik sebab infrastruktur. Padi ni memerlukan infrastruktur yang baik, pengairan dan sebagainya. Dan kawasan yang paya terbiar ni dia tidak termasuk di bawah Jelapang padi ya. So yang ini memang kerajaan teliti. Dan kita lihat kalau sekiranya ada potensi kawasan yang boleh kita bangunkan semula, yang ini kita pergi tanggungjawab kepada Jabatan Pertanian. Dan dalam terima kasih kepada Yang Amat Datuk Seri Menteri Besar, kerana dalam bajet yang dibentang oleh Yang Amat Datuk Seri Menteri Besar yang telah kita sokong dan kita ya, yang banyak kita bahas kan dalam bajet 2024 tu, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Datuk Seri menyediakan 500,000 untuk memajukan semula kawasan paya di luar Jelapang padi, khususnya misalnya contoh dalam konteks ini di Marat ya. Ini sebagai contoh sebagai contoh. Dan persoalan ini pula ditanya jumlah sebenarnya dalam kilogram beras super tempatan yang diperlukan oleh rakyat Pahang. Yang ini dia perlu statistik sikit, jadi saya nak sentuhkan sikit. Pertama sekali misalnya contohnya kita lihat jumlah rakyat Pahang ni, dia kalau ikut 1,500,000 ini statistik yang diberikan oleh 1,550,998 orang. Atau yang Muhammad tu sebutkan tu hampir 1.6 juta, memang tepat. 2 orang lagi maknanya cukup lah. 2 orang tu yang sambil cakap ni, saya rasa sambil kita cakap ni dah pergi lebih pada 1.6 juta. Ada yang ibu-ibu yang bersalin di HTA merata tempat. Jadi kalau dikalikan, maknanya saya ingat ini Yang Muhammad Datuk Seri sebagai bekas perikanan pernah tahulah, iaitu kita kira misal contohnya mengikut perangkaan ya, penggunaan beras bagi seorang ialah 80 kg setahun, bersamaan dengan 6.7 kg sebulan kilogram. Jadi kalau 6.7 kg
kilogram kali dengan 1,550,998 dia dapat 10,391,686,6 kilogram sebulan. Itu. Kemudian ada yang nyatakan beras super. Beras ini yang bertanya itu beras super tempatan. Jadi sebenarnya yang itu kita susah sikit sebab apa? Cari data yang mengasingkan penggunaan beras putih mana putih tempatan dengan beras putih import. Jadi beras putih tempatan ni dia ada ni bila kita tanam musim bertanam dan kita tuai hasil dia baru dapat beras putih tempatan. Jadi beras putih tempatan ni dia menjadi pilihan kerana dia dikawal harga dia RM2.60 sekilo. Kan? Sebab itu dalam konteks seumpama ini sebenarnya beberapa langkah telah diambil oleh pihak kerajaan khususnya untuk pastikan bagaimana kita nak seimbang atau menjamin bekalan beras dapat sampai kepada penduduk rakyat Pahang khususnya melalui kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan oleh bukan saja oleh pihak kerajaan negeri tapi oleh pihak kerajaan pusat dia ada langkah-langkah dia menghadkan supaya tidak guna beras putih tempatan, dia guna beras putih import dalam ini packaging yang disediakan. Yang keduanya kita susah nak dapat statistik ni sebab apa? Dia selalunya pembeli ni dia ikut brand. Dia ikut ni jenama, dia tak ikut ni beras putih tempatan atau beras import tapi dia ikut nama. Ni Jasmine, ni Faiza dan sebagainya. Jadi saya rasa yang lain tu dia agak detail. Saya akan maklumkan perkara ni secara bertulis kepada rakan saya daripada Lancang. Boleh gitu? Lebih ya?